Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini tersebar di media sosial sebuah tulisan oleh Puan Asiah Abdul Jalil di laman Facebooknya yang terbuka kepada publik. Okey, sebagaimana yang saya tunjukkan di sini, yang ia menimbulkan kemarahan di kalangan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sesiapa saja yang mencintai Nabi SAW akan tidak berpuas hati kepada tulisan ini. Bahkan akan membuat reaction, akan memberikan reaction ya, sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim yang bermaksud sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu diubah dengan lisannya, jika masih tidak mampu hendaklah diubah ataupun dibenci dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Sesiapa yang membaca tulisan ini, maka dia pula tak rasa salah apa-apa, tak rasa apa-apa. Okay, dia kena cek, sebab yang ada di hadis tadi, selemah-lemah iman tu hendaklah paling kurang dia benci dengan hati dia. Dia hendak ubah dengan hatinya, tapi mungkin tak mampu apa, tapi itu yang paling rendah. Kalau ada seseorang yang baca, kemudian tak rasa apa-apa, atau dia kata biasa-biasa je tu, okay, something wrong somewhere, you must check your iman. Okey, jadi apa yang beliau tulis sampai-sampai yang kena ada reaction, kena ada sifat marah, sifat benci dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Baik, saya bacakan ya. Okey, saya cakap terang-terang kat encik suami dalam bab rumah tangga, jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Jangan ya. Saya tidak kepingan karakter suami sebegitu. Banyak yang Nabi buat terhadap isteri-isteri baginda, saya tidak setuju dan saya tidak suka. Banyak ya Nabi buat. Tapi di sini beliau kemukakan 3 contoh. Mari kita lihat apakah 3 contoh tersebut. Contohnya, Nabi senang-senang beribadah di Gua Hira dengan meninggalkan anak-anak di bawah jagaan isteri seorang. Sesuatu yang Pak Lebay Tabligh contohi dan amalkan hingga kini, nak beribadah tanpa gangguan katanya. Baik, untuk contoh pertama ni, contoh ini Puan Asiah telah pun menulis sebelum ini, dan tulisannya sebelum itu, tapi contoh yang sama, Ustaz Dr. Rozaimi telah pun menjawab, telah pun menjelaskan dan telah pun menunjukkan betapa banyaknya kesalahan-kesalahan fakta sejarah di dalamnya. Okey, link, sebab kesalahan tu serius tau. Okey, tak apa. Link itu saya ada bagi di bahagian description. Sila tuan-tuan, puan-puan baca, semak dengan teliti ya. Mana description tu? Exit video ini, tab pada tajuk. Okey, akan keluar terkotak. Di situ ada description. Yang pertama sekali ialah tulisan Ustaz Dr. Rozaimi di Facebook beliau. Saya ada bagi link. Di situ juga saya ada bagi 2 link tambahan. Kedua oleh sahabat saya Luqman Hakim. Ketiga sahabat saya juga, nama dia special nak sebut, Alif Nero ke apa, yang turut memberi ulasan ke atas tulisan Asiah Abdul Jalil yang terbaru ini. Sila baca juga ya. Tetapi untuk contoh pertama ni, sila baca dan tengok macam mana kesalahan fakta sejarah yang dilakukan oleh Puan Asiah ini ya. Ini yang pertama. Kemudian sebagai tambahan, saya nak ceritakan bahawa apa yang Nabi SAW lakukan, iaitu menyendiri di Gua Hira ataupun berkhalwat di Gua Hira, itu berlaku sebelum baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda tidak lagi berkhalwat ataupun menyendiri untuk beribadah di mana-mana. Paling-paling kalau boleh nak kata pun, ialah bila sembahyang sunat, baginda sembahyang di rumah. Okay. Kalau nak kata menyendirilah, tapi tak adalah, masih lagi bermasyarakat. Okay. Jadi, sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, okay, baginda tidak lagi pergi ke Gua Hira untuk menyendiri beribadah di sana. Bahkan baginda juga tidak menganjurkan melakukannya. Ya. Jadi, seandainya ada mana-mana individu ataupun kumpulan yang menyendiri untuk ibadah, sebab
bila dibagikan di sini contoh Pak Lebay Tabligh. Pak Lebay Tabligh, dia orang tak masuk gua. Dia orang tak pergi mana-mana tempat terpencil. Mereka keluar 3 hari, 40 hari dalam satu kumpulan. Mereka berkumpulan dan pergi bermasyarakat. Okey. Jadi nak buat contoh pun tak kena sebab Pak Lebay Tabligh tak pergi gua. Okey. Tak pergi mana-mana tempat yang terpencil. Mereka pergi sebagaimana yang kita tahu. Jadi bagi contoh tabligh ni pun tak kena sebenarnya. Alright. Okey, jadi sekali lagi saya ulangi, benar bahawa Nabi SAW pernah menyendiri beribadah di Gua Hira, tetapi itu berlaku sebelum baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah turunnya ayat yang pertama, setelah baginda diangkat diutus menjadi Nabi dan Rasul, baginda tidak lagi menyendiri di sana. Bahkan sunnah baginda ialah bermasyarakat untuk menyampaikan dakwah, untuk beribadah. Mungkin pada awalnya dakwah secara secara sembunyi, tetapi baginda tetap bermasyarakat, bukan lagi menyendiri di gua. Seandainya ada mana-mana individu atau aliran yang melakukan sedemikian, lalu mereka berhujah itu sunnah Nabi, maka salah, sebab itu sunnah. Memang dari sudut bahasa, sunnah ni dah semua perbuatan Nabi, dan itu memang pernah menjadi perbuatan Nabi. Tapi yang kita nak ambil kira ialah sunnah tasyri'iyah, sunnah yang diambil kira oleh syariat, dan menyendiri dalam gua untuk beribadah bukanlah sunnah tasyri'iyah. Bezakan ya. Tak pasal-pasal Pak Lebay Tabligh kena. Ada tabligh masuk gua ke? Tak ada kan? Kalau kita tak setuju pun dengan tabligh, janganlah membuat tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang tak betul. Okey? Alright, contoh kedua. Okey, Puan Asiah memberi contoh kedua. Nabi berkahwin lain dengan isteri baru tanpa pengetahuan isteri-isteri baginda yang sedia ada. Sebab itu lelaki Muslim yang acah-acah nak mencontohi sunnah poligami, mereka juga mencontohi muslimat kahwin senyap-senyap di belakang isteri ini. Okey, apabila sini ni saya faham beliau sedang merujuk kepada poligami di mana suami menikah lagi secara senyap-senyap di negara lain, ya, di negara-negara jiran lazimnya, ya. Cuma bila dikatakan sedemikian, saya terfikir-fikir, bila Nabi SAW kahwin senyap-senyap poligami ni? Nabi di Mekah ke di Madinah ke, Nabi pergi kahwin poligami, pergi ke Habsyah ke? Pergi selatan ke Yaman ke? Pergi utara ke Syam ke? Kan tak pun. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tak kahwin senyap-senyap. Nabi punya poligami ada majlis walimahnya. Okey, grand ke tidak ke, yang tu berbeza, tapi yang penting ada majlis walimah. Kemudian yang sangat penting yang membezakannya dengan kahwin senyap-senyap yang berlaku di Malaysia ialah Nabi menempatkan isteri-isterinya tu semua yang baru kahwin pun di rumah secara berasingan tetapi di sekeliling Masjid Nabi di Madinah. Jadi they know each other, is not hidden somewhere. Apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, kalau poligami yang senyap-senyap tu, ialah mereka pergi bernikah di negara jiran, kemudian isteri yang baru dinikahi itu disembunyikan di mana-mana apartmen ke kondo ke apa ke, tak ada majlis malimah, isteri sedia ada tidak tahu, bertahun-tahun tak tahu, dan kemudiannya isteri yang kedua tu memang hidup dalam suasana berasingan ataupun terpencil. Maknanya suami tu kalau ada media sosial, Facebook ke Instagram ke apa ke, yang ada hanyalah gambar dia dengan isteri sedia ada. Isteri yang baru ni nikahi tu senyap je. Tak boleh share gambar. Kalau ada event ke, kalau ada percutian ke, kalau ada apa-apa ke, semua dengan isteri pertama. Sebab isteri kedua tu dia macam perempuan simpanan. Okay, dia tersorok saja. Dan hari giliran pun, disebabkan isteri sedia ada tidak tahu suaminya telah poligami, suami pun tidak boleh membahagikan giliran dengan adil. So suami tu sentiasa bersama isteri sedia ada, maknanya isteri pertama. Isteri kedua tu kalau jumpa pun mungkin masa lunch break dari pejabat dia pergi kejap ke. Jadi betul-betul berasingan. Jadi apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini sangat berbeza dengan sunnah Nabi dalam berpoligami. Jadi bagaimana pula boleh dikaitkan dengan apa yang dibuat oleh lelaki Muslim sekarang ini?
dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berpoligami. Okey, saya ulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami, ada majlis walimah. Okey, Nabi pun bernikah ke Mekah ke Madinah ke di situ, bukannya pergi ke negara lain. Kemudiannya duduk pun berdekatan, rumah sebelah-sebelah, duduk berasingan tapi rumah sebelah-sebelah di perkarangan di keliling Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza sekarang ini bila nak nikah pergi senyap-senyap ke negara lain. Kemudian tak ada majlis walimah. Kemudian isteri pertama ataupun isteri sedia ada, isteri pertama tak tahu pun yang suami itu sudah ada isteri kedua. Jadi isteri kedua tu hidup dalam suasana seperti perempuan simpanan. Maknanya suami itu tak akan declare, suami itu tak akan upload gambar di media sosial, apa-apa event suami tak akan bawa isteri yang kedua itu. Dan itu semua yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh lelaki Muslim sekarang ini adalah salah. Ia menyalahi konsep adil yang ditekankan oleh Islam dalam poligami. Saya tahu mungkin Puan Asia sebagai seorang peguam pernah mengurusi kes-kes yang seperti ini dan menjadi marah kepada lelaki yang berpoligami sedemikian. Tetapi janganlah pula disandarkan apa yang mereka buat itu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kesalahan. Apa yang salah dibuat oleh orang poligami sekarang ini, kita betulkan, kita kritik, kita betulkan. Tapi janganlah pula disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada lelaki sekarang, katakanlah yang berkata inilah sunnah, kita betulkan mana ada sunnah Nabi macam tu. Okey? Jadi sekali lagi kesalahan jalan contoh kedua ini, dan sebab sebagai seorang peguam, kita expect something more intelligent from her, not this kind of a statement. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal poligami ini memang banyak salah laku. Saya pun akuinya. Maka hendaklah ayuh kita mendidik masyarakat ke arah poligami yang betul. Kalau tak nak poligami pun tak apa, sekurang-kurangnya tahu cara yang betul. Sebab kadang-kadang lelaki ni dia tak poligami. Dia dengar kawan dia tu poligami. Tanya isteri, hang mana? Aku sorok kat apartmen sana tu. Hoi, boleh. Dia macam hebat pula. Bukan dia nak menasihatkan, bro, that is wrong bro, you shouldn't be doing it. Tak, dia pula, boleh macam tu. Aku pun nak buat, Kan? Menyokong pula. Bila dah tahu buat salah macam tu, you should be advising him not to do that. You should declare your wife, she is eligible for a normal life as a husband and wife, apa semua. Ini dengar rasa macam hebat. Kau ni hebat lah. Padahal dia buat dengan cara yang salah. Okey. Jadi ayuh kita mendidik masyarakat tentang poligami, bukan suruh masyarakat berpoligami, tetapi didik masyarakat tentang poligami, ya. Jadi saya sendiri alhamdulillah ada menulis buku dalam subjek ini. Okey, tajuknya 20 pelajaran ayuh poligami. Bukan. Okey. 202 pelajaran, 202 pelajaran berkenaan poligami, ya, dalam rangka mendidik masyarakat tentang poligami, bukan suruh orang poligami. Baik, dan buku tersebut saya juga telah membuat bedah buku ataupun penjelasan dalam bentuk video. Ada saya sertakan linknya di bahagian description. Pertama ialah buku 202 pelajaran berkenaan poligami, boleh muat turun dan baca secara percuma. Kemudian ada juga video yang menjelaskan buku saya itu, boleh tonton secara percuma juga. Kalau sesiapa yang berminat nak beli edisi bercetak, saya ada juga bagi satu nombor telefon untuk WhatsApp dan hubungi untuk pembelian buku, ya. 202 pelajaran berkenaan poligami. Okay? Bukan suruh orang kahwin, sebab kita mesti didik masyarakat tentang poligami ni. Sebab poligami dia, it is happening. Poligami is happening. But kita macam tak mau didik masyarakat. Maka sebab itulah banyak kesalahan yang berlaku. Kalaupun ada ustaz yang sentuh tentang poligami di masjid ke apa, dia sentuh dengan bentuk lawak-lawak yang menghappykan lelaki, jemaah lelaki yang dengar tu pun happy. Jemaah muslimat yang belakang tu tak happy je semua, kan. Bukan dalam rangka mendidik, tapi macam nak gas. Aku pun kalau nak boleh poligami, padahal dia pun tak berani. Okey, jadi it is time for us to change persepsi masyarakat tentang poligami ni. Kita didik poligami, bukan suruh poligami, supaya kita tahu
apa yang betul, apa yang salah tentang poligami. Jika kita nampak kesalahan berlaku dalam poligami, kita tegur orang tu dan kita tak pula kata ini sunnah Nabi dalam poligami. Okey, dan di bahagian link juga ada sebuah lagi buku saya yang judulnya Sebarkan Kebenaranmu, catatan-catatan ke atas Noel Sebarkan Cintamu. Okey. Jadi ini buku yang lebih tebal tentang poligami, lebih detail tentang poligami. Saya menjawab fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh seorang ustazah terhadap rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila baca ya. Di dalam buku itu juga ada saat-saat sebelum Rasulullah bernikah, saat-saat sebelum Rasulullah bernikah, hadis-hadis yang ada berkaitan, dan boleh lihat bahawa isteri Nabi tahu yang Rasulullah akan nikah. Ya, bukannya secara sembunyi-sembunyi seperti apa yang cuba didakwa oleh Puan Asiah Abdul Jalil dalam contoh kedua ini. Okey. Kita ke contoh ketiga. Nabi bila pening kepala dengan kerenah isteri-isteri baginda, Allah beri jalan keluar dengan ugutan talak terhadap isteri-isteri yang bermasalah. Rujuk awal surah At-Tahrim. Sebab itu, lelaki Muslim sampai sekarang guna kuasa talak untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan isteri. Baik. Contoh ketiga ni, mari kita rujuk surah At-Tahrim, surah nombor 66. Surah nombor 66, ayat nombor 5. Okey, ayat nombor 5 di mana Allah Subhanahu taala berfirman, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Boleh jadi Tuhanmu jika engkau wahai Muhammad menceraikan isteri-isterinya, menggantikan untuknya isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian. Sambungan ayat, yang muslim, yang mukmin, yang taat, yang bertaubat, yang beribadat, yang berpuasa, baik janda mahupun dara. Tapi lihat permulaan ayat, jika kamu mentalakkan mereka, yakni Nabi tau, Nabi SAW, jika kamu mentalakkan mereka, boleh jadi Allah akan menggantikan untuk Nabi SAW isteri-isteri yang lebih baik. Ini janji Allah kepada Nabi SAW. Ia tidak mencakupi semua isteri. Ia tidak mencakupi mana-mana suami yang lain. Bererti, katakanlah saya acah-acah mengugut untuk talak isteri saya, acah-acah ugut, tak semestinya Allah akan gantikan untuk saya isteri lain yang lebih baik. Tak ada, sebab ayat ini merujuk kepada Nabi SAW. Okey, jadi kalaulah ada suami ni yang acah-acah ugut untuk talak tu, okey, dan menggunakan ayat kelima surah At-Tahrim ni, itu penghujahan yang salah. Okey, itu pendalilan yang salah. Ada suami yang sedemikian ke ataupun Puan Asiah yang faham macam tu? Sebab suami yang duk acah-acah ni lazimnya tanya dalil tak tahu punya. Dia tak tahu pun, ada ya dalam Al-Quran surah At-Tahrim ni. Saya tahu surah Yasin je. Okey, baik. Kembali kepada contoh ini ya, itu ayat Tahrim yang ayat yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, saya telah tekankan tadi, itu untuk Nabi SAW. Allah akan gantikan untuk Nabi SAW. Suami-suami ni kalau acah-acah kemudian cerai, tak semestinya Allah akan gantikan dia isteri yang lebih baik. Kadang-kadang tak ada isteri, kadang dapat pun lagi teruk kan. Alright. Kemudiannya, dalam hal talak ini, sekarang ini kalau kita, sepatutnya Puan Asiah sebagai peguam pun lebih mengetahuinya. Sekarang ini bukan sekadar saja suami yang mentalak isteri, tapi banyak juga kes-kes isteri yang minta cerai, yang fasakh, tuntut fasakh daripada suami. Boleh kata sama-sama banyak. Boleh kata sama-sama gitu ya. Jadi ini satu kes yang kita kata kes perceraian ni sesuatu yang banyak berlaku di Malaysia ataupun di mana-mana belahan dunia Islam, sesuatu yang patut kita sama-sama ambil iktibar, sama-sama fikir bagaimana untuk menguranginya. Bukan nak kata cerai itu jalan sesuatu yang salah. Jika option terakhir itu memang satu jalan keluar, tetapi nak blame it on the Prophet. Okay, kalau ada suami sekarang ni yang mudah-mudah nak cerai, lalu dikatakan dia ikut sunnah Nabi.
Tak betul sebenarnya tu. Okey, sekali lagi tak betul ya. Jadi dalam hal perceraian ini ingin juga alhamdulillah saya anjurkan tuan-tuan dan puan-puan membaca buku saya berjudul Mencari Pahala Allah di Sebalik Perceraian. Okey, boleh muat turun secara percuma juga. Jika nak beli dia terbitan Santai Ilmu, boleh cari di Shopee ya. Yang tu saya tak ada jual. Baik, kenapa tajuk macam tu? Kalaulah pilihan terakhir ialah bercerai. Bercerailah secara baik sehingga dengan itu anda dapat pahala dalam rangka nak bercerai tu. Macam mana bercerai dapat pahala pula? Ialah dalam rangka nak kahwin, semua usaha anda dalam rangka nak kahwin dan menjaga institusi perkahwinan anda tu, menjaga rumah tangga anda tu, anda dapat pahala. Katakanlah berlaku konflik. Okey, apa yang anda buat untuk terpaksa bercerai? Proses bercerai baik sebelum, semasa, selepas, jika anda buat secara betul, anda juga akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar benar. Okey, sila baca buku. Sebelum tu nak bagi betul lah, buku ini bukan suruh cerai. Tapi kalau dah terpaksa nak cerai, let's do it the right way so that it becomes something that is beneficial for both suami, isteri dan juga anak-anak ya. Okey, jadi kembali ke sini, kalaulah ada suami yang menggunakan kuasa talak untuk menakut-nakutkan, menggunakannya untuk dapatkan ketaatan dan kepatuhan isteri berdasarkan ayat-ayat awal surah At-Tahrim, tidak ya, itu kalau ada mereka yang salah gunakannya. Itu mereka yang salah gunakannya ya. Baik, itu 3 contoh yang Puan Asiah Abdul Jalil kemukakan dan itulah 3 ulasan saya. Dan yang saya lihat ialah Puan Asiah mengaitkan apa yang salah berlaku di kalangan lelaki ataupun suami zaman ini dikaitkan dengan Nabi SAW. Padahal tidak benar kaitan tersebut ya, tidak benar. Jika mereka melakukan kesalahan itu, maka itu adalah kesalahan mereka sendiri. Bukanlah mereka itu sedang mengikuti sunnah Nabi SAW. Jika Puan Asiah sebagai peguam mungkin banyak mengurus kes-kes perceraian dan marah kepada lelaki-lelaki yang suami-suami ni, nak marah pada lelaki tak apa, suami itu tak apa, tapi janganlah pula menuduh ataupun menyandarkannya kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana ada 2 ayat yang saya ingin kongsi sebagai penutup ya, sebagai penutup. Baik, ayat pertama surah At-Taubah, surah ke-9 ayat nombor 61. Okey, surah ke-9 ayat nombor 61 di mana Allah berfirman, "Wa minhumul lazina yu'zunan nabiyya wa yaquluna huwa uzun." Dan di antara mereka orang-orang yang menyakiti Nabi SAW dengan berkata dia uzun. Huwa, yakni Nabi SAW uzun. Uzun ni dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahawa mereka menuduh Nabi ni, semua yang Nabi dengar Nabi percaya. Semua Nabi dengar Nabi percaya. Okey, itu masuk uzun. Okey, lanjutan ayat, kul uzunu khairil lakum. Katakanlah Rasulullah itu hanya mendengar dan percaya apa yang baik bagi kalian. Baginda mungkin dengar tapi tak percaya semua. Yang baginda uzun dengar percaya ialah apa yang baik bagi kalian. Yang ini orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Sehingga akhir ayat kita nak fokus pada rangkap terakhir ayat. Wallazina yu'zuna Rasulullah lahum azabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Kalau kita baca awal ayat tu, tuduhan yang dilakukan oleh Al-Lazi tu disebut sebagai orang-orang munafik ialah uzun. Yang ini mereka menuduh Nabi ni semua yang dengar semua percaya. Okey, itu satu tuduhan, satu fitnah, sesuatu yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh kata macam itu macam tuduhan yang sikitnya tu. Itu menyakitkan dengan kadar sikitnya tu. Tapi walaupun sikit, walaupun sekadar berkata huwa uzun, okey, Allah telah pun mengancam wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Okey, bagi mereka azab yang pedih.
baru buat macam tu je. Apatah lagi kalau kita menyakiti Nabi SAW dengan sesuatu yang lebih berat lagi, sesuatu yang lebih dahsyat lagi ya. Surah At-Taubah, surah nombor 9, ayat 61. Ayuh sama-sama kita tadabur dan ambil iktibar. Ayat kedua sebagai kesimpulan ialah ayat yang kita semua faham, biasa dengar, dah hafal. Surah Al-Ahzab, surah nombor 33, ayat nombor 21. Di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kalian terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Baik, rangkap pertama ayat ni semua pun dah hafal kan? Okey, yang poin pentingnya, siapa yang nak jadikan Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah? Apakah ciri-ciri orang yang nak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai uswatun hasanah? Kita baca sambungan ayat. Liman kana yarjullah. Yang ini terhadap orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan hidayah Allah. Wal yaumil akhir, dan mengharapkan hari akhirat, harapkan keselamatan di hari akhirat, harapkan kejayaan, harapkan syafaat Rasulullah dengan izin Allah di hari akhirat. Kita, kalau apa ibadah, apa yang kita buat pada zaman sekarang ini, kita mengikuti Rasulullah SAW, hari akhirat nanti insya-Allah mudah. Sebab yang akan ditimbang pertama ialah ikhlas atau tidak, kedua ikut sunnah atau tidak. InsyaAllah semua ikhlas kan? Dan yang kedua ikut sunnah. Tapi kita ikhlas, tapi kita ikut tok guru, kita ikut ini, ikut tu. Panjang sesi soal jawabnya nanti. Okey? Wa zakarallaha katsira, dan banyak mengikati Allah. Maka jika kita ni orang-orang yang sekali lagi ya rajullaha wal yaumil akhir wa zakarallahi katsira, ayuh kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, termasuklah juga dalam hal kehidupan, termasuklah juga dalam hal yang kita sedang bincang sekarang ni sebagai suami. Nanti dulu. Ya, Rasulullah berpoligami. Bagi yang layak dan mampu berpoligami, silakan. Kalau nak cakap pada isteri pun punya tak berani, tak payah nak ikut yang tu. Banyak sunnah lain yang boleh kita ikuti. Banyak sunnah Nabi SAW yang lain yang boleh kita ikuti. Sebab memang uswatun hasanah, aku pun nak ikut poligami lah. Rasulullah berpoligami. Tapi kalau hang satu patah pun, baru nak buka mulut kat isteri pun dalam bab poligami ni, tak berani nak poligami macam mana? Tak apa, boleh jadikan Rasulullah uswatun hasanah dalam banyak aspek yang lain. Poligami tu tak perlu. Okey, poligami tak perlu ya. Sebab memang sebagai yang Puan Asiah tulis tu, memang ada orang salah guna sunnah Rasulullah poligami dan dia pun nak, itu je sunnah yang dia nak buat. Tapi dia tak berani. Dia pergi ke negara sempadan nikah, kemudian disembunyikan isteri keduanya itu. Dengan macam-macam lagi lah kes yang kita dengar, kita tahu. Mungkin yang sedang menonton ni pun tahu ya. Okey, jadi sangatlah tidak patut bagi saya apa yang ditulis oleh Puan Asiah. Beliau mungkin marah kepada contoh lelaki-lelaki zaman sekarang ini yang mungkin banyak beliau hadapi dalam pengalaman beliau sebagai seorang peguam, tetapi janganlah pula menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lelaki yang beliau sedang uruskan kes tu, suami tu ke, dia pun berhujah sunnah. Inilah sunnah Nabi. Anda, Puan Asiah, patut tegur dia. You do wrong, you don't blame on my prophet. You do wrong, you blame on yourself. Don't blame on my prophet. Okey? Anda boleh tegur seperti itu, anda patut tegur seperti itu. Bukan anda pun tak tahulah apa yang ni kan, tapi apa yang anda tulis tu kesalahan dari sudut fakta, ada banyak kesalahan di situ yang tidak sepatutnya anda tulis. Masyarakat memang banyak kesalahan. Ayuh sama-sama kita betulkan masyarakat. Kita ni pun ada kekurangan. Ayuh kita betulkan kekurangan kita tanpa kita menyandarkan kesalahan kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, moga-moga membantu. Sudah pun hampir setengah jam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rujuk bahagian description, link-link yang saya bagi, buku-buku percuma, silakan insya-Allah.